Okay, so kita tengok hari ni, kita go through sikit exercises question. Okay, exercises question based on to the chapter 2, di cover balik 2.1 until 2.3. Yang baru masuk tak apa, key in selepas daripada kelas nanti. Okay, so focus to the exercises question. So saya go through, thank you very much. All of you already submit, walaupun ada beberapa yang agak lewat. So tak apa, selamatlah selagi saya tak go through lagi, masih lagi selamat, right? Okay, so make sure lepas ni punctual lah. Okay, so refer to the page 44, exercises question. Saya just pick randomly sahaja. Soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3, page 44. Kita tengok. Okay, ramai yang PM saya soalan nombor 3, soalan nombor 4. So kena discuss sikit lah sebelum saya masuk further question. Okay, kalau kita tengok soalan nombor 3 ni, keyword dia adalah find neutral atom. Find neutral atom. Okay, apa karakter neutral atom? Okay, karakter dia mesti proton number must be equivalent to the electron number. So, dia baru jadi neutral belong to the atom. Tetapi dia bagi apa? Dia bagi electronic configuration tetapi dalam bentuk orbital diagram. Okay, tetapi this orbital diagram is not complete. Dia hanya bagi apa? Valence shell orbital diagram. Apa maksudnya? Valence shell orbital diagram bermaksud electrovalence kita boleh jumpa dekat situ. Shell terakhir yang mengandungi valence electron. Okay, so the equation here, okay, dibagi 3s orbital and 3p orbital. So we know that urine will fill up the electron into the occupied orbital. You must fill out with the lowest energy first. Means dekat depan ini memang tertera 1s dulu. Cuma dia tak tulis, dia hanya bagi valence electronic configuration yang kita boleh trace dia ada valence berapa. Okay, so macam mana kita nak tahu valence? So disebabkan dalam valence shell ataupun valence dekat shell nombor 3, n equal to 3, we can identify the orbital s and orbital p. Okay, orbital s consists how many electron? Dia dah allocate dekat sini 2. And then orbital p consists 3. So you add up the 2 and the 3 electron. So inilah kita panggil dia 5 valence electron. Okay, so this 5 valence electron you must be identify. Nanti belajar chapter 3 relationship dia. Daripada valence kita boleh kenal pasti siapa elemen sebenar. Okay, disebabkan kita baru belajar, tak tahu lagi ke karakter periodic table, tak apa. Okay? So what should you do? You must be rewrite again for the question A, starting by the initial writing electronic configuration from the lowest energy first, which is kena tulis daripada mula 1s2, 2, 2s2, 2p6, lepas 2p6, 3s2, 3p3. Kenapa saya buat 3s2, 3p3? Yang ni soalan bagi, tetapi dia bentuk dalam orbital diagram. So saya nak simplify, saya guna je SPDF notation. Kenapa? Sebab saya nak tahu berapa jumlah elektron yang ada. Okay, so from this electronic configuration, kita total up dia punya elektron. So 10 tambah 5, 15 elektron. So macam mana kita nak cari neutral atom? You kena cari number of electron yang sama dengan nombor proton dia. 15 proton number. Okay, so siapa 15 proton number? So jawapan kamu dah label kat sini. Kawan kamu dah tulis 15. So dia jumpa phosphorus. Betul tak phosphorus? Macam mana nak tahu? You check balik dalam relative atomic mass table, the first page yang kita belajar sebelum ini. Carilah kalau proton number dia 15. Betul tak phosphorus? Ya, betul. So kawan kamu dah menjawab. Okay, sebab soalan dia kata find neutral atom. So jawapannya phosphorus. So betul lah dia punya writing answer. Okay, and then for the second. Okay, last valence itu adalah 2 berada pada shell nombor 4 tetapi orbital s. So kita tak tahu. So nak buat apa? Kita buatlah balik susunan elektron dia sehinggalah sampai jumpa 4s2. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Okay, so bila kita kris balik, yes, electron number dan proton numbernya 20. So betul tak kalsium? Ya, kalsium. Kalsium lah. And then dekat sini betul tak 18?
So betul tak 18? So betul lah sebab dia inner elektron adalah 10. So yang baki dekat luar ni adalah 8. So dia 18. So dia milik argon atom. So correct lah your friend's answer. Ada soalan dekat sini? Saya kira tu ramai boleh jawab sebab ramai tanya macam mana nak jawab soalan ni. Okay? Boleh? Saya teruskan soalan yang kedua. Ada soalan guys? Tak ada Okay. Question number 4. Okay. Question number 4 for the same page 44. Ini pun ramai juga tanya. Okay. Dia tak faham pada soalan B. Soalan A tu okey. Cuma. Okay. Cuma dia tak pasti macam mana nak tulis. Itu biasa. Okay. So dia bagi dekat sini is the vanadium. And dia adalah D block element. So bila D block element, siapa dia? Dia adalah transition element. Okay. Tetapi it's already given the proton number is 23. Okay. Draw the orbital diagram for V atom, V2 plus ion and V5 plus ion. So kita check dulu kawan kamu buat macam mana. V atom dia buat dalam bentuk orbital diagram. So dia dah label atom dulu. So label orbital betul. Okay. First writing. Okay. According to the right electronic configuration, you must be follow 3 rule. Rule pertama apa? Rule mesti Aufbau. Okay. Aufbau principles. Aufbau kata apa? Electron field into the occupied orbital must be increases of the energy first. Okay, betul lah. Starting by 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Soalan saya, is that lepas je 3p, dia jumpa 3D. Adakah 3D is the lower energy? Betul ke lepas 3P jumpa 3D? Saya tak ingat ini skrip siapa. Saya ambil pick up je tadi. Okay. Betul tak? So macam mana nak tahu? Cek balik dia punya energy level. Salah. Dia buat survey kan? Sepatutnya sebelum 3D buat apa? Orbital apa dulu lowest energy? 4S. Ya, 4S. betul. 4S. So careless mistake berlaku di sini. Okay, so dia akan jadi salah lah dekat sini. Ini always writing yang selalu berlaku. So sepatutnya dekat sini kita fill up dulu 4S, barulah kita penuhkan 3D. Ini biasa berlaku dalam exam. Bila melibatkan transition element. Sebab tu dia kena buat survey dekat dalam Aufbau ni. Tak apa, ambil masa sikit lah. Okay, so sekarang ni kita dah buat berapa? Kita cek balik 10, 20. So maksud D sekarang hanya diisi 3 elektron sahaja. Okay. So soalan ni minta draw orbital diagram. So betul lah cara kita jawab. Kalau soalan tu kata write electronic configuration dan kita bagi orbital diagram. Betul salah? Betul. Okay. Sekiranya soalan tak bagi specific method. Either you want to use the electronic configuration, either SPDF notation ataupun orbital diagram. So dua-dua diterima. Tapi kalau soalan tu memang minta draw orbital diagram dan you bagi SPDF notation macam ni. 2S2, 2P6. Salah. Tak boleh. Tapi kalau dia just kata write electronic configuration tanpa apa-apa method. Boleh. Kalau you bagi dalam bentuk orbital diagram. Okay. So maksudnya atom dia dah buat careless. Kita pergi dekat ion. So betul tak ion? Nampak tak? Kalau atom dah salah, kita akan ada highest probability salah dalam bentuk ion. So dia akan terus buang daripada 3D. So dah salah lah sebab dia tinggal dekat 4S. So dekat yang ni betul salah, kita tak pasti lagi, kita check sekejap lagi. Okay, kita selesaikan dulu V2+. So dengan menggunakan writing elektronik 4S dengan 3D, buang 2 elektron daripada mana? Buang daripada 3D ke? 4S dulu. Betul kan saya punya writing 23? Betul lah. Okay, sekarang ni nak jadi 2+. 2+ tu, 2 elektron ni must be removed from the outermost shell. Shell paling tinggi sekali. Maksudnya shell nombor 4 lah, 2 elektron. Buang daripada 4S. Tinggal jadi 3D. So nampak tak? V2+ kawan kamu, bila kita buang 4S, jawapan dia sama macam yang kita punya discussion ni. So betul, tak jadi masalah. Dia masih lagi selamat. Soalan tu minta ion. Dia cuma salah penalti dekat atom sahaja. Okay, soalan ni selamat lah. Okay. And then kalau diminta lagi V5 plus ion. So maksudnya daripada 2 kita dah buang lagi 3. So maksudnya kita akan buang keseluruhan 3D ini.
So remaining kita hanya berhenti sampai P sahaja. So correct answer. So disalah pada atom sahaja. Dapat soalan dekat sini? Boleh? Okey tak? Madam, nak tanya. Okay, madam. Ya. Kalau macam kita lukis apa nama ni? Orbital diagram ni kan, yang macam 3D yang untuk atom asal tu, untuk elektron asal, kan kita cuma lukis 3 elektron. Betul? Lepas tu kan dia ada 5 box kan patutnya. Betul? So kalau yang untuk orbital diagram 3D. So soalannya maksudnya kalau 3 elektron, so 5 box. Oh, maksudnya soalan kamu adalah walaupun elektron tu 3, kita hanya lukis 3D sahaja. Masih 3 box sahaja. Macam tu soalan kamu? Oh macam ni. 4S begini. Boleh Begini, ke? okey. Tak boleh. Kenapa tak boleh? 3D salah. So 3D dia kena lengkap melukis 5 orientation. So kena lengkap buat 5 box. Sebabnya D memang ada 5 orientation walaupun elektron tu tidak diisi ke dalam kotak tersebut. So wajib kena buat sekali yang kosong ini. Tak boleh buat 3 sahaja. Tapi kalau dia kata draw the shape of the orbital, boleh. Pilih 3 daripada 5. Tapi bila buat orbital diagram dia kena lengkap 5. Kenapa? Ingat lagi tak yang saya ajar energy level? Yang naik ke atas ni? Ni Pak C. Kalau shell nombor 1 ada berapa orbital? Shell nombor 2 ada berapa orbital? Ingat tak? Shell nombor 3. Okay. So dekat degenerate orbital, kan saya tulis macam ni. 2px, 2py, 2pz. Betul kan? So maksudnya sekarang, bila dia melibatkan degenerate orbital, dia memang dah occupy cukup dia punya orientation dia. So maksudnya, kalau dia P3 kotak, so wajib lukis 3 kotak walaupun tak guna sepenuhnya orbital tersebut. Kalau 5 ada 5 orientation, wajib kena lukis 5 kotak. Walaupun ada 2 kosong, biarkan dia kosong tu. Okay, cara lukis lah. So nanti kalau takut technical writing kan salah pula. Right ya? Okay, sebab konsep almost student dah okay. Okay, ada soalan lain? Tak ada? Madam, Ya saya. kalau kita lukis 3D dulu baru 4S boleh ke? Boleh, tak jadi masalah. Tapi syarat kalau you buat 3D dulu, okay, 3D dulu, 4S, so maksudnya sampai sini, saya sambung, saya lukis kat sini so saya buat 3D dulu. So 3D, tapi syaratnya mesti cukuplah 5 kotak. Ini 3D label dia, 4S belakang. Tak jadi masalah, boleh. 4S ni penuh 2, 3 ni ada 3 je elektron dia. Boleh, tak jadi masalah sebab kita susun ikut shell. Boleh juga. Tetap dapat betul. Okey. Lagi? Madam. Ya. Contohnya kalau kita lukis kan. Kita lukis, lepas tu yang 3D tu tak muat untuk sebaris. Kalau kita sambung bawah boleh ke madam? Kita kena sebaris juga. Better sebaris lah. Okay. Sebab kalau dia letak kat bawah, nampak macam tenaga 3D lagi rendah daripada aras yang kita buat yang lain. So better susun di satu baris. Adjust supaya dapat. You kena plan lah benda tu supaya dapat satu baris. Cuba. Kalau boleh elakkanlah asingkan dia tu orang. Okay? Ada lagi? Ni untuk exam tau cara menjawab. Sebab student memang dah boleh jawab. Cuma cara penulisan ni saya kena betulkan. Sebab dalam kimia macam tu yang salah dia. Almost kimia student boleh buat. Cuma cara tu. Yes. Ada lagi? Nak tanya. Ya? Tanya. Kalau Siapa nak tanya yang lagi? 3 plus tu memang kena tambah. Jadi 5 plus. Kalau 3 plus, kalau 3 plus, 3 plus. Kalau nak jadi 3 plus, V3 plus ke? Maksudnya apa? Apa soalan tadi? Maksudnya memang kena tambah sebab soalan minta kita kan tak tambah apa-apa. V3 plus Charge I. positif bermaksud kita buang. Soalan minta V3 plus ke V5 plus? V5 plus kan? Soalan dia. V2 plus dengan V3 plus. V2 plus dengan soalan minta V5 V3 plus. So maksudnya V3 plus tak ada. So dia nak V2 plus dengan V5 plus. So maksudnya kita tadi kan untuk V2 plus kita dah buang 2 elektron daripada 4S. And then nak jadikan 5 plus, so kita buang lagi 3 lah daripada mana? Daripada 3D tadi. So ataupun daripada total atom tadi kita buang 5 elektron asal daripada V atom. So V3 plus tak ada. Dapat? Boleh?
Okey tak? Ada soalan lain nak tanya? Tak ada Okey, saya teruskan B Okey. Dalam exam juga, student dia macam mana ya? Dia always careless. Dia tak boleh nak bezakan term. Term soalan dia pertama, draw the orbital diagram. Yang jawapan ni kita tengah buat sekarang. Yang kedua, dia minta shape of the orbital. Dua term itu nampak macam sama. Tetapi keyword dia dalam soalan B adalah shape, bentuk orbital. So, bila bentuk orbital, jawapan ni kita pada huruf L. Iaitu either spherical, dumbbell ataupun cloverleaf. So, kita tengok orientation dia lah ada berapa banyak nanti. Okay, dia minta kat sini. Okay, draw the shape of the orbital with highest principal quantum number belong to the V atom. So, sekarang ini ramai tanya pasal B. Soalan ni nak apa tak faham. Okay, dia nak draw shape of the orbitals, ada bracket S. So maksudnya orbital yang kita lukis maybe lebih daripada satu, milik siapa. Okay, saya ulang semula. Okay, V atom tadi. Ya, saya padam balik comot dah ni. Okay. So kalau V atom tadi, kalau saya buat susunan elektron bentuk SPDF 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Okay, ini adalah V atom. Okay, so soalan tu minta draw shape of the orbital pada highest principal quantum number. So maksudnya perkataan highest principal. So, tak, mana ada. Highest principal quantum number maksudnya huruf N, shell. So, bila kita check, kita punya susunan elektron, number shell kita shell nombor 1, shell number 2, shell number 3, shell number 4, shell number 3. So, maksudnya mana shell paling tinggi, nombor paling tinggi? 4 lah. So, inilah shape of the orbital yang kita nak lukis. Iaitu elektron tu berada pada 4s orbital. So, bila kita convert ke dalam orbital diagram, 4s ada 2 elektron. So, kawan kamu lukis shape of the orbital 1. Tetapi dia label dia 3s. Is it correct? So, label salah. Bentuk orbital betul. Tetapi jawapan dia 3s. So, cannot lah. So, jawapan dia adalah 4s2 orbital. So, bentuk dia samalah iaitu spherical. So, exist dah betul, bentuk dah betul, cuma label je yang salah. Okay, so saya buat balik. Z, X, Y. So, spherical. And then kita shadedkan dia. Okay, kat sini bahaya dia label. Label dia 4s2. Betul atau salah cara kita label? Ini biasa buat dalam exam. Tolong elakkan. Ini apa? Ini elektron. Janganlah buat. Just label 4S sahaja. Okay. Student, careless yang kedua, soalan tu kan ada huruf S kan? Dia bracket huruf S ni. So, dijangka lukisan kita lebih daripada satu orbital. So, dia lukis satu lagi. Okay. And then dia buat circle. And then dia label lagi. 4S. Kenapa dia buat dua? Padahal orbital yang sama. Dan saya tanya dulu, ikut previous yang dulu saya tanya balik. Sebabnya cikgu ada 2 elektron, ini untuk dia. Yang ni untuk dia. Betul ke salah? Macam mana you nak komen? Kalau you sebagai pemeriksa nanti. You faham tak apa yang berlaku sekarang? So, orbital yang sama, dia lukis 2 kali. Betul salah? Macam mana nak bagi markah? Kalau kamu sebagai penilai. Ada? Boleh komen? Kalau kamu rasa dapat markah, dapatlah. Pertama, dia dah menerangkan 4S. Cuma, janganlah buat dua-dua drawing. Buat satu je sebab orbital yang sama. Sebab kita tahu, satu orbital maksimum dia boleh diisi 2 elektron. So, ini sahaja. So, lukis dengan label biasanya markah dia serentak. So, kalau lukis betul, label salah, salah. Label betul, drawing salah, salah. So, dia markah dia serentak satu. Boleh? Okay, senang je soalan ni. Okay, so soalan C.
Okay. Dia kata soalan C, sambungan tadi. Give sets. Nampak tak di bracket huruf S dalam soalan? Okay. Maksudnya set tu mesti lebih daripada satu jangkaan dia. Possible quantum number for the electron with highest principal quantum number belong to the V2n ion. V2 plus ion. So maksudnya tadi V2 plus ion kita dah buang 4s2. So means kita punya susunan elektron dia hanya sampai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d3. Okay. So dengan merujuk kepada susunan elektron V2 plus ion, cari highest principal. So bila highest principal sekali lagi kita jumpa, mesti shell paling tinggi. Mana shell paling tinggi? So shell nombor berapa? So kita pecahkan ikut shell. Okay. The first is shell number 1, second shell number 2 and the third is shell number 3. So shell nombor 3 ada berapakah jumlah elektron yang wujud? Safia? Shell nombor 3 berapakah total elektronnya? Shell nombor 3 ada 10. Ada 10. Betul 10. Kan 3D kan medium. Shell. Ni dia nak ni highest principal quantum number bermaksud set elektron tersebut, elektron tu berada shell paling tinggi. So maksudnya bila shell paling tinggi, elektron tu berada pada shell nombor 3 lah. So inilah shell nombor 3 kita tadi. Tetapi kita kena tahu berapakah jumlah total elektron yang berada pada shell nombor 3. Kena trace tu dulu. Ada berapa jumlah elektron pada shell nombor 3, Safia? Macam mana? Cepat Safia. Berapa tadi? 10 ke? Betul tak 10? Ya ke 10? Okey. Orang lain? Syawin, tolong Syawin. Ada berapa elektron dekat shell nombor 3, Syawin? 11 cikgu. 11. Okey, kita jumpa 10. 11 and then saya tanya lagi. Fatimah? Berapa elektron dekat shell nombor 3, Fatimah? 11, madam. 11. Okey, sekali lagi. Syafi'i? Berapa elektron dekat shell nombor 3, Syafi'i? 11, madam. Okey, 11. Okey. Kita trace tu dulu. Okey. So, kita kena jawab. Bila kita nak jawab tu, kita kena fahamkan term dalam soalan. Pertama, you kena cari elektron. Di manakah elektron itu berada? Dekat shell paling tinggi dalam ion. So, shell paling tinggi itu adalah 3. Okay. So, 3 ini merujuk kepada 3s2, 3p6, 3d3. So, maksudnya dia nak elektron. Tambah je semua. So, jawapan dia adalah 11 elektron. So, ada berapakah set yang kita kena buat? Irfan, ada berapa set Irfan? Berapakah set quantum number yang kita kena tulis? Irfan? Irfan bukan masuk ke tadi? Ada kan Irfan? Ada? Irfan? 11 kan madam? Ya, betul. So, bila kita dah trace, total elektron kita adalah 11 elektron. So, maksudnya kita kena buat 11 sets quantum numbernya. Lenguhlah tangan korang. Faham? Okay. So, kalau jawapan yang kawan kamu buat ni, dia merujuk dekat mana? Dia buat 3 set. So, dia ambil dekat 3D sahaja. Okay. Kalau jawapan ni 3D, soalan dia adalah, kalau jawapan ni tahu, kalau ini jawapan dia, soalan dia merujuk kepada sets of quantum number for highest energy of orbitals. So, nampak keyword dia. Beza tu ayat belakang. Highest energy of the orbital bermaksud orbital yang paling tinggi sekali aras tenaga dia. Mana? 3D orbital sahaja. Tapi soalan ni, highest principal quantum number. So, dia nak tengok shell. So, semua sekali bermaksud dekat, kamu kena buat 11 set. So, daripada 3 ni, yang ni untuk D, you buat pula L untuk P. So, ada 6 set untuk P, 2 set
untuk S. Faham? So ada 11 set semua sekali. Dapat? Ada soalan nak tanya? Dapat boleh? Senyap tu okey tu. Okay, for your information, minggu ni hari Khamis kita masuk chapter 3. Minggu ni juga hujung minggu quiz chapter 2. So minggu ni juga saya akan return quiz chapter 1 untuk you tengok sebagai pengukuhan lah untuk you bersedia. Aku sebenarnya quiz 1 macam ni, quiz 2 aku macam mana. Okay, ingat habis je chapter saya akan buat quiz. Madam, Tanya soalan. yang tadi Okay. kan 3D 3. Betul. So dia punya S semua positif ke? Okay, bagus soalan tu. Okay. So, kita tengok bila kita tengok dekat dalam lukisan orbital diagram tadi, okay, dekat 3D kita jumpa 3 elektron upward. So, soalan kawan kamu tanya tadi, adakah dekat S ni semua positif? Boleh tak saya nak buat semua negatif? Jawapan dia boleh. Okay. Yang tak bolehnya adalah campur. So maksudnya it's better bila kita buat susunan elektron dan kita nak labelkan huruf S, kita pegang juga teori Hans rule. Hans kata apa? When electron to fill into the degenerate orbital, electron tu akan diisi secara singly first with the same spin first. So maksudnya kalau dia masuk positive half, elektron yang kedua mesti positive half. Okay, elektron yang ketiga pun mesti positive half. So kalau kawan kamu nak buat semua sekali negative half tak jadi masalah. Boleh, tapi syarat jangan campur-campur. Boleh? Faham? Better ikut susunan, ikut afbau juga. Dia masuk single first dalam 3D. So dia tak boleh kalau atas ni positif, yang kedua negatif. Tak nak. So dia kena buat same orientation ikut Hans. Hans kata masuk single first sampai penuh baru kita spinkan dia. Faham? Boleh? Boleh ikut? Respon? Boleh Alright, okay. Okay, faham Untuk nanti quiz tau. Soalan quiz banyak soalan trik macam ni. Saya buka dulu soalan. Alright, okay. Nombor 6. Okay, hari ni kita nak tackle soalan je sebenarnya. Okay, soalan nombor 6 ni tak ada siapa tanya. Tak ramai, memang tak ada seorang pun tanya soalan nombor 6. So maksudnya konsep yang you betul lah. So kita nak tengok cara jawab. Okay, which of the following ground state of electronic configuration is incorrect? So dia kata untuk atom tersebut dibagi adalah tidak benar. Relate your afbau, okay, maksudnya dia relate dengan teori kita. Okay, untuk A, salahnya di mana? Elektron yang terakhir. Okay, elektron yang terakhir. Apa kesalahan ini? So kawan kamu kata, it is incorrect because according to the Aufbau principle, electron must be filled into the orbital with the lowest energy first before higher to the energy. Yes. Kenapa? Bila kita tengok dekat 3 kotak bermaksud dia melibatkan contoh 2px, 2py and 2pz. Okay. Walaupun saya kata the value of the energy for the three orbital are almost same, tetapi kita kena pilih ikut aras tenaga. Aras tenaga apa? Okay, kalau you tengok soalan yang saya tak minta you buat, tapi saya percaya ada student yang buat. Okay, kalau you tengok balik soalan soalan lesson kita, soalan nombor 1 tak silap saya. Macam mana dia pergi? Wait. Okay, tapi saya tak minta you buat soalan tu. Okay, tapi ada yang student yang buat. So tu bagus. Okay, dia macam ni. Sebab kita nak tahu betul tak jawapannya adalah afbau. Konsep dia dekat soalan ini. Nampak tak? Ini. Soalan nombor 1. Okay. According to the afbau, susun ikut aras tenaga. Nampak tak? 3pz, 3py. Sekarang ni aras tenaga siapa yang tinggi? Ikut alfabet. So maksudnya py dulu, baru pz. So betul tak jawapan kawan kamu tadi? Jawapan dia adalah afbau konsep. Ya, dia menerangkan sini spelling afbau. Okay. Dengan konsep afbau. So betul lah spelling tu betul tak afbau? So dia tengok spelling tau. So dapat markah afbau. So dia must be lowest energy first. Betul. Ikut aras tenaga. So maksudnya kena masuk kotak depan dulu. Which is the lowest alphabet X dulu. Baru masuk Z. Right? Okay, faham Okay, untuk B pula. B salahnya di mana? Dekat sini. Apa konsep dia? Konsep dia mesti Hans lah. Betul lah konsep adalah Hans rule.
Kenapa Hansrul? Dia mesti macam mana nak explain? You ambil je, you olah balik ayat teori Hans, which is electron field into degenerate orbital must be filled with the same spin first before its pair. So betul lah cari dapat. So jawapan dia terus dapat 4 markah full. 1 markah dipilih teori, 1 markah di explain kepada konsep. So betul. Okay, patut ramai tak tanya soalan ini sebab dia senang. Okay. Soalan nombor 2, muka surat 45, hanya 2 orang je tanya saya. Macam mana nak jawab? Soalan ni jelas. Jelas sama macam lesson kita belajar. Sebab soalan ini dah bagi spesifik elemen. Dia adalah chromium with the proton number 24. Okay. Tapi soalan ni dah pecah. Dah pecah berdasarkan lesson kita. Mana lesson dia lesson ni? Ni lesson yang terakhir kita baca hari tu. Ni ha. Okay. So, dengan menggunakan konsep ini, dia olah balik konsep dekat sini supaya dibentuk soalan ikut A, B, C. Okay, soalan pertama. Soalan pertama tadi, dia minta write expected and actual. So, ini je lah jawapan dia. Ini adalah expected, ini adalah actual dan dia explain. Ambil terus 3 statement terakhir. You dapat full mark dah. Okay, so tengok balik your friend's answer. State the another, okay. Ni soalan B, explain dia. Dia kata dekat sini, explain the anomaly. Student confused, cikgu anomaly tu apa? Anomaly tu adalah anomalous. Anomalous tu macam mana? Exception je lah. So jawapan kamu yang mana? 3 ayat terakhir tu. Okay. So soalan ni saya tengok jawapan kawan kamu. Okay. Expected. 3 di 4 for S2. So betul expected. Label actual betul. Explain the anomaly. Okay, bila explain the anomaly, tak payah dah buat susunan elektron ni sebab dia lah berkait kat soalan atas, tak payah. Okay, and then ni pun tak payah. So dia nak tengok ayat je. So maksudnya the 3d5 half field orbital to achieve this stability, one of the electron for S move into the 4D. For move to 3d4. So ayat dia ni kena betulkan sikit. This arrangement contributed to the stable. Okay. So maksudnya combine je. Combine saja dua ni. Terus dapat. Maksudnya ini point yang pertama. Ini point yang kedua. Dah. Cuma 3d5 form half field of the orbital. Ambil lah. Okay. To achieve this stability, one electron for the form from the 4sd move to 3d to b 3d. To be 3d5 orbital. So this is contribute the stability of the chromium. So betul lah. So dapatlah full mark. Okay. Ayat dia ikut anomalous tadi je. Okay. And then soalan C. State others element to show the anomalous except to the chromium. Right electronic configuration. Siapa seorang lagi? Siapa seorang lagi? Kawan kamu jumpa siapa? Yes, copper. Kenapa? Sebab copper proton number dia 29. Dia nak write electronic. Bila you buat electronic, label ni penting. Tulis perkataan expected dan tulis perkataan actual. Baru you dapat full mark. Dapat? Guys, sakit kepala lah. Okay, boleh? Okay, boleh tu. Senyap itu, senyap sini. Ya, boleh lah. Boleh, madam. Boleh kan? Alright, okay. Boleh, So madam. sekarang ni kita pergi kepada soalan enrichment page 46 and 47, the last lesson. Sebagai pengukuhan sebelum you jawab quiz hujung minggu ini. Okay. So saya tak nak mula dengan soalan 4, saya nak mula soalan nombor 5. Dah cuba buat soalan nombor 5? Belum? Dah cuba belum? Okay, kita buat sama-sama lah. Nak tunggu lagi sekarang dah pukul apa ni? 3.10. Okay. Tengok Okay, dia bagi apa? Sama macam soalan tadi je. Cuma ditambahkan sikit. Dia bagi valence orbital diagram. So bermaksud, bila you dah jumpa soalan melibatkan perkataan valence orbital diagram, dia dah mengarah kamu kepada chapter 3. Sebab chapter 3 dia main valence orbital diagram je sebab nak tentukan siapa elemen tersebut. Okay. Dia minta write a. Nampak tak jelas soalan A? Dia nak satu set je. Quantum number for each valence electron. So maksudnya sebenarnya dia nak satu set ke nak semua set? Siapa boleh tackle soalan A? Satu. Okay. Kena baca ayat sampai habis sebenarnya. Saya pun mula baca saya tertipu dengan ayat soalan. Dia kata, write a set of 4 quantum number. Betul lah satu. Belakang ayat dia dah mengarah kita punya soalan.
for each valence electron. So kita ada berapa valence electron? 1, 2, 3. So maksudnya jawapan kita 3 set. Yang ni apa cikgu? Yelah 1 elektron 1 set. So ayat belakang ada for each. So soalan A adalah 3 set. So Min, cara kita jawab. Okay. Nanti dalam exam jangan salin soalan tau. Buat jawapan je. Tapi kalau latihan tak apa. Okay, soalan A. Set pertama. N equal to 3, S orbital equal to 0. M, 1 orientation, 0. And arrow upward, S equal to positive half. Okay, one set. Second set. Orbital yang sama, L equal to 0. M, 0. And for the last, S different spin, negative half. And for the third set, dalam orbital P, N equal to 3, L equal to 1. M, choose one value from 3. So for example, I choose a negative 1. And then S, arrow upward. So I choose positive half. Can I choose negative half? Can. So it's better is a positive half sebab kita melukis arrow upward first. Okay, settle soalan A. Senang je soalan chapter 2 sebenarnya. Okay. Write electronic configuration of X atom. So dia nak buat apa? Daripada mula lah susunan elektron untuk atom. So untuk B, tulis balik daripada mula. So which is 1s2 dalam bentuk apa? Nampak dia tak kata pun dia nak dalam bentuk apa. Dia cuma cakap electronic configuration. So jawapan kita depend kepada kamu sendiri. You boleh lukis dalam bentuk orbital diagram dan you boleh lukis dalam bentuk SPDF notation. So kamu dah pandai guna orbital diagram. So sekarang ni saya nak guna SPDF notation. Okay. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Correct or not? Betul ke salah? Betul salah? Salah. Apa yang salah? 3P1. Yes, betul. Dah nampak tu. Dia mesti ikut soalan. Sebab P 1 elektron. So 1 je dekat sini. Itu biasa berlaku dalam exam. Okay, saya tak nak you buat untuk tahun inilah. Itu target saya. Okay, saya tak nak setiap tahun student saya buat kesalahan yang sama. So saya harapkan for 2021 ni ada increases of the potential of the student. Di konsep almost student kan. Cuma careless mistake je. Okay. And then for C. Shape of the orbital. So dia nak bukan orbital diagram ya. Dia nak bentuk orbital yang menunjukkan valence elektron untuk X. So ada berapa kita nak lukis? Berapa bentuk? How many shape of the orbital yang kita boleh lukis, Lina? Lina, berapa shape of the orbital kita boleh lukis? Berapa jumlah orbital? 3 shape. Okey, adakah 3 shape? Betul 3 shape? Kita ada 3 valence elektron. Adakah betul 3 orbital yang kita akan lukis? Betul tak 3? Kita memang ada soalan C, valence elektron kita adalah 3. Okey, 1 di dekat dalam orbital 3s. Okey, dekat 2 elektron dalam s orbital dan 1 elektron dalam p orbital. Adakah lukisan kita ada 3 orbital? Tak. Tak. Ada 2. 2 je. Macam yang saya tanya tadi. Ingat tak yang soalan mula-mula tadi? Sekejap Macam mana yang tadi? Yang saya lukis. Ni. Nampak tak? Dekat dalam exam, memang kita akan jumpa banyak writing script macam ni bila melibatkan s orbital. Sebab dia confuse. So, walaupun sini ada 2 elektron, tapi lukisan kita hanya 1 je orbitalnya. So, drawing kita adalah 2 sahaja. Sorry. Dia kat mana tadi? Okay, this. Lagi satu lagi. Okay. So, kita lukis dulu 3S. Okay, label 3S. So, spherical je. So, buat sekali je lah. Sebab satu orbital diisi dengan 2 elektron. Sorry, gerak. Shaded. Okay, done. So, 3P. P apa? Choose one orientation from 3. 3 tu apa? Either 3PX, 3PY, 3PZ. Pilih satu. Contoh saya nak PZ. Boleh tak jadi masalah? Dia kena selari dengan kita punya label yang kita pilih. So Z, X,
Y, label dulu, saya nak buat 3 PZ. So maksudnya, saya punya dumbbell on axis Z. Okay, done. Faham guys? Senang je soalan ni. Okay. Okay. D. State the most stable ion. So maksudnya, kita kena nyatakan apakah nilai ion yang mungkin terhasil untuk dia jadi stabil. Ion berapa? X berapa? Kita tengoklah valence elektron kita tadi. Valence elektron kita tadi adalah 3. Okay? Dan daripada electronic configuration kita, so inilah kita punya valence elektron. So nak jadi octet, okay? Nak jadikan dia octet, shell nombor 3 ni dia hanya ada 3 valence elektron. So nak capai octet mesti 8. Senang nak masuk lagi 5 ataupun senang buang 3. Macam mana? Kamu rasa? Lagi Buang senang 3. lah buang daripada masuk. Ya, okay. Itu yang kita faham konsep dekat sekolah. Okay, sekarang ini konsep tu sangat dipermudahkan menggunakan orbital diagram. So daripada orbital diagram ni dekat dalam p orbital, okay, dalam p orbital ni banyak kosong. Senang nak masukkan bagi penuh ataupun senang nak biarkan dia kosong. Senanglah biarkan sebab dia sikit je. Dia akan keluar daripada 3p dan dia akan keluar daripada 3s. So bermaksud dia buang 3 elektron. So bila buang 3 elektron, so elemen kita akan jadi ion X3 plus ion. Okay. Dia kata state the most stable ion. Jawapan dia inilah. Kalau student, kalau you tulis begini je. Positif 3. Salah. Okay, kenapa? Ini soalan dia adalah state the charge form. Maksudnya ini adalah nilai charge. Nilai charge ada positif ataupun negatif. So bila ion, simbol dia mesti bersama dengan elemen dan charge dia bersama-sama. Ini simbol ion. Sebab dia kata state the most stable ion. Bukan dia minta state the most charge for X. Kalau dia kata charge, jawapan kita hanya positif 3 je without label elemen kita. Dapat guys? Senang ni. Boleh? Okay, boleh kot. Ada soalan? Tak ada. 1, 2, 3 tak ada. Okay. Sebelum saya nak masuk 2.1. Okay. Next. Boleh saya teruskan? Boleh ya? Boleh kan? Okay. Senang je. Okay. Okay. So soalan nombor 7 saya nak serahkan pada kamu sebab dia sama macam soalan nombor 8. So kita bincang soalan nombor 8 dulu. Ada tak nombor 8 kat sini? Oh tak ada. Sekejap saya ambil soalan nombor 8 dulu. Tengok soalan nombor 8 sekarang. Baca soalan. Buat sekarang. Okay, nombor 8. Buat sama-sama. Okay, saya harap you faham ya sebab kalau kamu nak quiz ni hujung minggu ni. Okay. 8A. Name quantum number that represent the shape of the orbital. Wafa? Wafa? Tolong Wafa. Ya saya. Okay. Soalan A. Apa jawapannya? Name the quantum number that represent the shape of the orbital. Apakah quantum number tersebut? Quantum number ada berapa? Soalan A macam nak jawab ni? Apa nama dia? Ada berapa quantum number? Jawab tu dulu. Ada 4. Okey, betul. Ada 4. Siapa dia? Inilah N, L, M, S. Okey. Soalan tu bukan nak label. Soalan tu nak namakan. Itu biasa berlaku dalam exam. Student dihafal N, L, M, S tapi nak panggil nama tak ingat. Okey. So sekarang ni kita ingat dulu fungsi. N tentukan energy level dan distance from the nucleus. L nak tentukan shape of the orbital. M
nak tentukan the total of the orbital dan juga the orientation of the orbital. S nak tentukan the spinning motion of the electron. Siapakah yang kita gunakan untuk tentukan shape N, L, M, S? Wafa, apa jawapan dia Wafa? L. Ya, betul. Okay. So, dekat exam, okay, thank you. Student ramai menulis simbol L. Walaupun kefahaman kita betul, tapi kita punya jawapan salah. Kenapa salah? Sebab soalan itu nak nama. Bukan clarify siapa label dia. So, okay. Apakah kita boleh panggil dengan simbol huruf L, Fatihah? Ya, madam. Fatihah, L ni kita panggil apa? Shape of orbital. Shape of the orbital is the function. Fungsi. Kalau tanya, what is the function for the L? Jawapan dia adalah to determine the shape of the orbital. Tapi soalan ni nak nama. Apa nama dia? Macam kamu lah. Okay, Fatihah. Saya tahu Fatihah je. Tapi nama penuh saya tak tahu. Kecuali saya kena buka buku. Apa nama penuh kamu? Oh, Nur Fatihah binti Luqman Hakim. Sama juga dengan L. L tu apa nama penuh dia? Pernah ingat? Angular momentum quantum number. Good, correct. Betul. So maksudnya jawapan A tu dia nak kita ejakan nama huruf L. Okay, so A. Okay, jangan pelik tau dekat dalam exam ramai yang salah soalan A. Sebab soalan ni senang ni. Cuma cara jawab salah. So kena spelling betul. So L itu adalah angular momentum. Okay. Quantum number. So dapatlah 1 markah. Okay, jangan label huruf L saja ya macam saya cakap tadi. Okay, dia nak nama. Okay, soalan B pula. The following sets. So, kita check ada berapa set? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Are quantum numbers of outermost electron. Ayat dia. Outermost electron bermaksud ini nukleus, ini shell kat depan, shell tengah, shell belakang, shell dan seterusnya. So maksudnya semakin jauh elektron itu berada, elektron inilah kita panggil dia outermost shell. Kena faham dulu term, baru kita boleh jawab soalan. Okay. Dia nak outermost shell. Okay. Tetapi bila kita trace symbol of N kita dilabel ada 2 nombor. So bermaksud dia berada dekat shell nombor 3 dan dia juga berada pada shell nombor 4. Tak apa. Kita trace dulu dia punya elektron dia. So kita trace dia ada 5 elektron. Siapa dia? Okay. So dekat shell nombor 3, L dia adalah 2. So bila 2 bentuk dia apa? D. So kita tahu D ada 5 orientation. So saya terus convert kepada orbital diagram. Untuk 3 set yang pertama. Okay, sebab dia label dia sama 3, 3, 3. So maksudnya shell kita 3 berada dekat orbital nombor 2. So maksudnya orbital 2 adalah D. So dia ada 5 orientation. So kena buat 5 kotak lah. Ini cara you nak trick dalam exam. Okay. And then kita trace. Nilai yang terlibat adalah 3. So maybe yang pertama, kedua, ketiga. So yang pertama ni milik kosong. Kedua ni milik positif 1. Ketiga ni adalah milik negatif 1. Yang kita tak ambil adalah negatif 2, positif 2. Okay. So maksudnya dia ambil yang pertama kat depan. So nampak tak anak panah dia buat tu? Macam soalan kawan kamu tanya tadi. Okay. Adakah mesti set huruf S mesti semua sekali positif half? Soalan ni dia bagi semua negatif half. So maksudnya dia masuk same spin. So drawing kita bolehlah dilukis dalam bentuk ini sebenarnya. Upward boleh. Tapi S ni probability kita boleh buat 3 set yang sama. Either positive half ataupun negative half. Okay. And then N kosong, L kosong. So maksudnya orbital yang lain lah. Orbital apa? 4S orbital. So nampak huruf S dia. Ada different spin. So maksudnya dia lengkap 2 elektron. So maksudnya outermost shell kita melibatkan 2 orbital. So bermaksud siapa dia? Dia adalah transition element. Kenapa? Transition element sahaja yang melibatkan susunan elemen yang berhenti dekat huruf D. D orbital. Okay, baru kita tengok soalan.
Okay. Draw and name the orbital accommodate this electron. Okay, ni nampak keyword dia, orbitals. Orbitals, Hazim. Ada berapa orbitals yang kita nak lukis? Jumlah orbital bagi soalan B1. Hazim, 4. ada 4. Okay. Tapi elektron kita ada 5. Kenapa 4 je? Sebab 2 elektron dalam 4s orbital. So kita boleh trace lah 4. 4 tu dekat mana? 4s dengan 3d. So mean orbital pertama kita adalah orbital 4s. Z. Dia nak shape kan? Orbitals, draw and name the orbital. So dia tak minta lukis. Dia nak draw. Ada ayat draw. Betul lah? Okay. X, Y. So saya lukis dulu 4s orbital. Ada 2 elektron. So orbital tersebut adalah spherical. Okay, done. And then D ada 3 elektron. Ketiga-tiga berada different orientation. So bermaksud 3 orientation. So kita kena lukis 3 daripada 5 orbital. Orbital apa? So you pilih sendiri. 2 orbital D yang sangat senang. Siapa dia? 3D X square minus Y square. Satu lagi 3DZ square. Sebab dia berada atas axis. Lagi satu, pilihlah daripada 3. So contoh saya pilih 3dxy. So yang lain tak payah. So pilih 3 daripada 5 sahaja. So ini jangkaan yang saya nak lukis. Maksud saya pilih 3 ini sahaja. So yang lain boleh pilih. Boleh, tapi lukisan kamu hanya 3. Jangan lebih. Okay. So x or axis, y axis and z axis. Okay. So saya nak 3d x square minus y square. So macam mana? Square tu maksudnya cover leaf kita on axis yang terlibat. Jadi berada atas axis x dan juga y. So kita shaded lah. Okay, siap satu. Okay, lepas tu 3d z square. So means atas axis z. Okay, saya nak 3dz square. So atas paksi z tetapi dia ada dumbbell. Maksud dia ada ring at the center of it. So done. Okay. And for the last 3dx square minus 3dxy. So means cloverleaf berada di antara paksi x dan paksi y, between. Sebab tu saya akan lukis dulu dia punya cloverleaf supaya saya tahu dia berada between axis. Okay. And then kita baru fill up dengan axis z. So label 3D XY. So shaded the dumbbell, the cloverleaf. Okay, siap. Soalan 1. Tenang je. Okay. Ada soalan nak tanya? Kenapa saya lukis 4 je? Sebab electronic valence killer hanya 5. 2 dalam 4S, 3 dalam 3D. Ada soalan? Tak ada? Okay. Soalan nombor 2. Write electronic configuration of the atom J. Senang je lah. So macam mana? Macam soalan yang tadi. Kalau you faham konsep soalan latihan tadi, you boleh jawab soalan extra exercises ini. So, tulis balik sampai kita jumpa 3D3. Okay. Question number 2. So, ini adalah elemen J. Okay, dia mesti starting. Write electronic. So, tak kisahlah buat diagram ke, SPDF ke, saya serahkan pada kamu. So, saya nak cepat, saya lebih suka buat SPDF notation. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Kalau lukis orbital diagram boleh? Boleh, tak jadi masalah. Okay, nombor 2 settle. Okay, ada soalan? Oh, okay, saya nak kamu tengok nombor 3 pula.
Write electronic configuration of ion. Apa karakter dia? Has stability of noble gas. Ni tak belajar lagi sebenarnya. Perkataan stability of a noble gas, you akan belajar dalam chapter 3. Okay, apa benda sebenarnya ni? Stability of the noble gas means susunan elektron ion tersebut finalized dia akan jadi octet. So maksudnya susunan elektron bila kita nak jadikan dia ion, you kena check the final electronic kita dia mesti jadi 8 octet. So kita cuba susun elektron tersebut ikut susunan shell. Okay, saya susun balik, maksudnya 3D saya ke depan, 4S saya ke belakang. So J sebab saya nak buat ion ni. So bila melibatkan ion for the transition element, better you rearrange the electronic configuration with a similar number of shell first. Okay. So bila kita nak tahu dia nak jadi ion, so J charge berapa, syarat dia adalah from your electronic configuration of the ion nanti, dia mesti jadi octet dalam susunan kita. So apa maksud dia macam ni? Pecah dulu ikut shell. Okay, so maksudnya sekarang shell nombor 1, shell nombor 2, shell nombor 3, shell nombor 4. Semestinya step first, okay, the first step adalah kita akan buang dulu 4S. So bila kita check balik, dalam inner elektron ni mesti mencapai perkataan octet. Apa octet? Elektron dalam tu mesti lengkap 8 elektron. Kalau lebih dia bukan octet. Okay, so kita check lah. So kita remove 2 elektron from 4S. So inner elektron yang menghampiri dia adalah shell nombor 3. So dia mesti mencecah perkataan octet. Barulah diselari dengan perkataan stable noble gas configuration. Okay, so maksudnya apa? Kita check elektron lah. So 2, 8, 10, 11. So lebih. So nak jadikan dia 8, apa nak buat? Buang lagi elektron dalam 3D. So finalize, kita punya ion hanya berhenti dekat sini. So bila kita check dekat shell nombor 3, 2 tambah 6, 8. Itu maksudnya konsep stable noble gas configuration after the formation of the ion form. So mean kita buang berapa? 5. So mean kita punya electronic configuration according to the ion J5 plus. Sama macam soalan tadi juga. So buat je balik. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 sahaja. Okay, tapi ayat soalan dia kata write electronic which has a stable noble gas configuration. So correct answer lah. So kita dah tulis susunan elektron selari dengan stable noble gas configuration which is the label of octet, which is a electron at the outer shell dalam ion. Faham guys? Dapat tak adik-adikku? Dapat Alright. Alhamdulillah. Okay, so sebenarnya bila saya tanya student previous yang lepas, dia cakap soalan chapter 2 ni susah. Adakah betul susah? Susah ke? Nampak ke susah? Boleh tahan. Dia confusing. Dia confused kepada ayat soalan. Betul ke tidak? Kan? Betul. Confused kan? Baca soalan, lepas tu confused. Yes, trick. Betul. So means ayat soalan yang menyebabkan kita jadi apa soalan ni nak? Padahal jawapan dia sikit punya senang. Benda yang sama. Sebab tu hari ni target dia adalah kita fahamkan ayat soalan je dulu. Okay. Last lesson. Last habis awal sikit hari ni. Sebab you mostly dah go through okay. Soalan nombor 7. Task yang disenaraikan. Apa yang patut you hantar untuk lesson hari ni sebagai pengukuhan. Okay. Ini. Recall balik 2.1. Jangan lupa dia. Ni pun dalam exam keluar. Okay. 2.1. Nampak kan graf ni? Graf ni kita panggil graf apa? Siapa boleh jawab? Kita main konsep dulu. Hai, siapa yang saya jangan panggil nama Cuba ngaku sikit. Dah sambil rotate ke ni? Okey, masuk dulu. Umi, tu graf apa Umi? Syarifah Umi. Nampak tak soalan nombor 4? Yang saya tanda right tu graf apa? Kita panggil apa? Graf apa? Ada jawapan Tadi attendant ni tak ada. Okay, tak? Ada tak? Syarifah Umi. Umi, ada?
Ada respon. Okay, tak apa, nanti saya cari. Tanesh, tolong Tanesh, ni graf apa Tanesh? Tanesh, ni graf apa? Tak ada. Syed, ini graf apa Syed? Hydrogen emission spectrum. Okay, hydrogen emission spectrum. Good. So this is belong to the line spectrum. Okay. Graf dalam chapter ini, dalam 2.1 ada dua graf. Satu, energy level. Okay. Satu adalah line spectrum graph according to the hydrogen emission spectrum graph. Okay, good. Okay. So kita tengok dekat sini. Okay. Describe the formation of a line spectrum. Okay. Bila describe, you ambil terus cerita ayat postulat. Postulat nombor 3. Mana jawapan dia? Jawapan soalan A adalah muka surat. Saya bagi terus jawapan dia. Muka surat 14. Tengok balik. Jawapan soalan A, you salin balik page 14. Ni. Ni dia punya jawapan. Walaupun di dalam bentuk schematic diagram. Soalan nombor 4A. Salin daripada mula sampai habis. Jangan pula you salin gambar. Soalan tu describe. Describe tu maksudnya cerita. Tenaga diserap kepada hidrogen. Elektron tu buat apa? Dia akan promote pada higher energy level. Lepas tu dia ke excited state, dia tak stabil, dia jatuh balik, dia akan release the energy dalam bentuk wavelength, which is the photon. So kita boleh ukur dia punya wavelength. Itu soalan A. Okay, saya nak fokus pada soalan B. Okay. Ada dah. Okay, soalan B nampak dekat sini. The hydrogen emission spectrum produced by the transition of electron to energy level. So means this line spectrum occur after electron fall back daripada initial kita tak tahu. Tetapi end final kita adalah 3. Kenapa 3? Nampak ayat dia. To energy level n equal to 3. Okay. And then dia bagi graph line. Graf pertama, line pertama yang kita akan baca adalah line apa? Line A. Sebab the distance between each line is the far from together. Okay, kenapa? Bila kita kira perbezaan tenaga di antara line by line daripada kiri ke kanan, this is a convergent, dia akan jadi nilai di perbezaan dia adalah kosong. Sebab dia adalah menghampiri dekat infinity punya proses. Okay. So, number 1 here. Name the above series. Apakah series line ini? Saya tanya. Aduh, siapa punya ni nak tanya ni? Faiz. Apa Ini saya madam. Okay, ni nama series apa? Apa nama series line ini? Passion I think. Passion, I think. I think tu belakang tak ada jawapan. Ya ke? Saya rasa passion. Okay. Ya. Passion kan? Okay, betul. So senang je. You hafal lah. Buat satu formula. Lagi apa satu lagi? Lyman. Lagi ni? Bracket kat bawah. Lyman, Balmer. Ni apa ni? Passion. Betul? Bracket P-fine. Betul. Betul kan? So, and then dekat 3. Sini. So, passion betul. Ejaan kena betul. Pas C-H-E-N. So, buat dia punya apa kita panggil formula dia? Acronym synchronize. So, maksudnya you create satu formula supaya boleh hafal susunan daripada atas ke bawah. Okay. Betul lah. Passion series. Okay. And then number 2. Calculate the wavelength of the line C. Ada nak line C je. Alamak. Tapi tak tahu. Relax. So, macam mana nak buat? Kita predict dulu line by line. Okay. Line pertama bermaksud dia jatuh dekat. So, means kalau line A dia jatuh daripada and initial kita adalah 4. Final kita adalah and final kita adalah 3. Okay. Kita nak huruf C. Line C. So, sini 5. 3. So, maksudnya C bermaksud and initial kita adalah 6 jatuh kepada and final kita adalah 3. Itu soalan line for C. Calculate wavelength. So macam mana nak kira wavelength? So gunalah Rayburg constant. So macam mana? Ingat formula dalam exam kimia tak pernah diberikan formula. Dia hanya bagi nilai constant je. So 1 of the lambda times RH times 1 over n1 square minus n2 square, which is the condition value of n1 smaller than n2. So masuk nilai.
Okay. RH constant must be dalam unit apa? Dia nak wavelength. So maksudnya unit kita mesti unit per meter. Jangan ambil joule. So berapa ya? Saya dah buat banyak kali. Memang saya takkan hafal RH ni. Saya akan buka balik. Berapa RH dia? Okey, 1. So min nilai dekat sini 1.097 times 10 to the power of 7 per meter time 1 over n1 yang nilai kecil. So nilai kecil kita mana? 3. Tolak 1 over 6 kuasa 2. So you boleh kira, hati-hati. Wavelength sini mesti unit dia adalah meter. Cikgu, saya nak bagi nanometer boleh? Boleh. Yang penting conversion unit you betul. So minimum berhenti sampai meter sahaja. Kalau you rajin nak convert lah. Tapi markah dia akan berhenti dekat huruf M. Okay. Nombor 3. Arrange the line A, B, C, D in order to the increases of the energy. So maksudnya increases of the energy. Okay, so you label kat sini lah. Increases of energy. Okay, maksudnya line rendah dia mesti meningkat. Bila increases mesti guna smaller than symbol. Okay, dekat depan ni tenaga rendah, dekat atas ni tenaga tinggi. So maksudnya apa? Okay, A ni tenaga rendah ke tenaga tinggi? Tenaga rendah sebab dia jatuh dekat. So maksudnya paling rendah adalah line A and then followed by line B, line C, line D. Dah lah. Sebab kita ada label. Okay, energy. Jangan pula you buat koma. A, B, C, D. So, kalau you buat koma je tanpa label, salah sebab tak ada maksud dekat situ. Okay, so better guna symbol smaller than. Okay, explain line become closer together from left to the right. Kenapa? Jawapan dia dekat sini adalah the differences. Okay, number 4. The difference of energy between each line become smaller. Okay, until reach 0. So maksudnya sekarang, okay, kalau you tolak daripada A, maksudnya you tolak line B tolak A, you akan dapat perbezaan dia besar. C tolak B semakin kecil. D tolak ni semakin kecil. So dekat hujung ni gelap. So yang gelap ini dah tak boleh tolak dah. So, memang jawapan dia akan jadi kosong. Maksudnya daripada kiri ke kanan perbezaan tenaga dia adalah semakin mengecil. Itu jawapan dia soalan nombor 4. Okay. Okay, ada soalan nombor, habis dah, line spectrum. So, ini sahaja lesson kita hari ini. Ada soalan guys? Banyak dah ni kita cover. Okay, Tak ada, madam. Okay, bagus. Seronok je dengar. Okay, so tugasan kamu untuk hari ini sebagai pengukuhan. So, kena ada latihan supaya saya tahu. Maksudnya, student saya lepas dia buat kelas dengan saya, dia buat balik. Bila dia buat balik tu saya boleh tahu, oh student ni faham ke tak faham. Itu je cara yang saya boleh tahu sekarang. Okay, so tugasan kamu adalah tengok balik muka surat 47. Okay. So, tugasan kamu adalah soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6, soalan nombor 7. Alamak, dia mengecil pula dah. Dia tak nak. Okay, soalan 6, soalan 7. And then soalan 8 dah. Sekejap 6, 7 konsep yang sama dengan ni sebab saya ada apply balik. Okay. 4 soalan boleh? Boleh tak 4 soalan? Ke nak 3? Boleh madam, ikut madam. Serius? Okey lah, kalau ikut saya boleh je. Saya nak Majority. majority. Okay, so you buat semampu mungkin So saya minta 4 je. 4 daripada latihan kita sebab kita dah cover. Kita sebenarnya ada 10 soalan. Hari ni kita dah cover 4. So you cover lagi 4. So nombor 7 dengan nombor 7? Apa main spelling ni? Nombor 10.
So sepatutnya ni nombor 9. Okay, ni nombor 9, nombor 10. So main latihan kita adalah 6, 7, 9, 10 sahaja. Okay, bila boleh settle? Kena buat ni sebab you nak quiz hujung minggu ni. Hari Khamis saya tak masuk dah konsep chapter 2. Saya akan masuk konsep chapter 3. Okay, so saya boleh bagi permission sehingga quiz. Quiz kita boleh buat macam hari tu, hujung minggu. Hari Jumaat juga boleh? Boleh. Kan? Boleh, madam. Yeah, so inilah preparation untuk you punya quiz juga tau sebenarnya. Okay, so latihan kamu, you submit paling lambat adalah selepas daripada quiz. So maksudnya hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu, ambil lah. Hari Sabtu tengah malam, 12 AM. Masa 11:59. Hari Sabtu lah, lambat tu. Hari Jumaat tu you study balik. Maksudnya hari Jumaat tu you study, buat latihan balik. And then hari Sabtu, lepas tu Jumaat malam tu kita quiz. So, you nak hantar dah. Paling lambat pun hari Sabtu saya tengok balik tu. Okay, so cukup untuk hari ni. Ada soalan sebelum kita dismiss our class? Madam, kuis Ya. satu, kuis Kuis chapter 1 satu. dengan 2 kan? Kuis satu adalah yang dah hantar dekat saya. Saya target minggu ni saya akan pulang balik markah kuis 1. Saya akan bincang juga kuis 1 nanti. Ini adalah kuis chapter 2 sahaja. Kuis chapter 2 sahaja. Kuis chapter 1 hari tu dah settle. You dah jawab dah. Cuma result dia tak dapat lagi. Saya tengah marking lagi. Saya tengah marking you punya writing report 2. Lepas tu saya akan settlekan you punya marking untuk kuis 1. Okay. Hujung minggu ni kuis 2 berjalan sebab chapter 2. Sebab you dah masuk chapter 3. Boleh? Jangan stres tau. Slow-slow.